أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita, yakni kufur dan maksiat, kepada cahaya yang terang benderang, yakni iman dan taat. Dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Sambutan penghormatan yang akan diberi Tuhan kepada mereka semasa menemuinya ialah ucapan salam, selamat sejahtera. Dan ia telah menyediakan untuk mereka pahala balasan yang mulia. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Dan dengan itu sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka akan beroleh limpah kurnia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan janganlah engkau hiraukan usikan dan celaan mereka. Serta berserahlah kepada Allah memelihara keadaanmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung yang menyelamatkanmu. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah mut'ah pemberian sagu hati kepada mereka. Dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran
Suratul Ahzab. Surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-22 bermula ayat 41 sehingga ayat 49. Ayat-ayat yang kita bacakan ini perintah Allah kepada orang beriman untuk mengagungkan Allah, membesarkan, memuliakannya dengan cara berzikir dan bertasbih dengan banyak-banyak. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menerangkan tentang tugas, peranan, misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini secara umum makna ayat-ayat yang kita bacakan. Selepas Allah Ta'ala menerangkan pada permulaan surah Ahzab lagi, supaya Rasulullah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah dan berikhlas dalam melaksanakan ibadat dan ketaatan pada Allah. Dan selepas kita membaca penafsiran bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah bermuamalah dengan para isterinya dengan memberi pilihan antara kekal bersama dengan Rasulullah dalam melakukan ketaatan ataupun memandang kepada nikmat dunia yang sementara. Dan sebagaimana juga Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman supaya membesarkan Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini perintah kepada Rasulullah supaya bertakwa, perintah kepada Rasulullah supaya tidak mempedulikan orang kafir, perintah kepada Rasulullah supaya bermuamalah dengan isterinya dengan cara yang telah kita tafsirkan sebelum ini, dan bagaimana Rasulullah di dalam mengubah pegangan-pegangan jahiliah walau bagaimanapun orang kata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti meneruskannya. Maka kali ini ialah perintah kepada orang beriman pula. Bila Allah menyatakan wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Dalam ayat yang kita bacakan ini Allah Ta'ala mengatakan wahai orang yang yakin, yang membenarkan Allah dan Rasulnya, maka ingatlah Allah dengan lidah-lidah kamu, dengan hati-hati kamu, dengan zikir yang banyak. Sehingga ianya memenuhi jiwa kamu pada semua keadaan. Sehingga ia akan memberi kesan kepada takutmu pada Allah. Dan hendaklah kamu bertasbih, yakni menyucikan Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Pagi dan petang, pada semua waktu berterusan. Kata Imam Zamakhsyari ketika mana menafsirkan ayat bukratan wa asila, ini pagi dan petang, memberi maksud bukan pagi petang tapi seluruh waktu. Itu perumpamaan. Bila kita sebut pagi dan petang saya kerja, maknanya seluruh waktu saya kerja. Kerana manusia antara pagi dan petang. Petang tu termasuklah malam. Malam pula nanti bila tengah malam jadi pagi balik. Okay, ini menunjukkan perintah Allah supaya ingat Allah senantiasa. Dalam hadis Nabi kata, zikrullah ala famin kulli muslim. Orang beriman mulutnya sentiasa basah menyebut nama Allah. Itu orang beriman, mulut dia sentiasa menyebut nama Allah. Dalam riwayat Qatadah, qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selalulah berkata pagi, petang dengan ucapan maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah maha besar. Tiada kekuatan, tiada daya, tiada kekuatan melainkan daripada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Artinya setiap pagi baca zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa orang beriman diperintahkan supaya ingat Allah banyak-banyak? Lepas ingat Allah, Allah sebut wasabbihuhu. Kata sabbihu tasbih. Bukankah tasbih itu ialah ingat Allah? Kenapa Allah sebut bahasa ingat? Mengingati Allah secara banyak-banyak itu satu keadaan ataupun satu perintah. Satu lagi mengingatinya dengan menyucikannya daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Kata tasbih artinya ialah sucikan Allah daripada segala perkara tak layak bagi Allah.
Dan tasbih juga memberi maksud berzikirlah pada Allah dalam keadaan mengagungkan Allah. Bukan sekadar kita sebut saya saja subhanallah, alhamdulillah. Tapi mengagungkan Allah. Membesarkan Allah. Maka inilah yang akan memberi kesan kepada jiwa yang beriman. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah perintah orang beriman supaya berzikir. Sesudah Allah menyebut perintah kepada Rasulullah SAW. Supaya bertakwa pada Allah, supaya ikhlas dalam amalan, dan supaya Rasulullah SAW membatalkan hukum anak angkat yang menjadi budaya masyarakat jahilah, supaya Rasulullah lebih berani berhadapan dengan manusia, jangan takut celaan mereka dan melaksanakan perintah Allah. Maka kali ini Allah mengajar orang beriman pula. Kepada orang beriman, untuk kamu mentaati Allah dan Rasul, untuk memudahkan kamu, untuk menjadikan kamu sentiasa dalam ketaatan Allah dan Rasul, apa kekuatan dia? Tasbih kepada Allah, zikir pada Allah setiap waktu. Contoh kita macam ni, kita nak hidup, maka setiap hari yang kita buat makan. Kita nak hidup, setiap hari yang kita buat minum. Kenapa kita makan dan minum setiap hari? Sebab kita nak hidup. Bila kita tak makan, tak minum, kita akan rasa mati. Dan manusia akan bersimpati orang yang tak makan, tak minum. Kerana mereka menyangka bila orang tu tak makan dan tak minum, orang tu akan mati. Siang dia 3 hari tak makan. Kesiang dia seminggu tak minum. Apa yang kita bayangkan bila kita dengar orang tak boleh makan? Kita bayangkan dia akan mati. Bila berlaku mana-mana musibah, banjir, taufan, gempa bumi, yang pertama orang fikirkan makan minum. Boleh makan ke tak? Boleh minum ke tak? Maka itu ialah hidup jasad. Allah menyuruh kita menghidupkan rohani. Sebelum kita boleh sembahyang, boleh puasa, boleh kita buat ibadat-ibadat yang lain, maka perlu ada satu makanan yang berterusan. Pagi dan petang seumpama kita makan pagi dan petang. Ada tak orang makan pagi je? Tak ada. Orang diet pun curi-curi makan petang. Makan snack sikit-sikit. Cuma tak makan nasi. Makan juga. Curi makan. Ada tak orang tak makan pagi dan petang? Wah, Imam dia akan makan pagi, tengah hari dan petang. Meal yang cukup untuk satu hari. Maka demikian juga zikir. Untuk hidup hati orang beriman, dengan hidup hatinya, maka dia mampu buat ibadat. Dengan hidup hatinya, dia mampu istiqamah dalam ibadat. Dengan hidup hatinya, dia mampu melakukan ibadat dengan mendapat kesan ibadat. Maka kerana itu Allah suruh kita zikir banyak-banyak. Sebagaimana kita dalam memelihara jasad, kita makan banyak-banyak. Kita akan kata makan banyak-banyak. Bila kita sebut makan banyak-banyak, supaya dia sihat, kuat. Bila kita datang tetamu rumah kita, kita suka apa? Makan banyak-banyak. Ada tak orang bila tetamu datang rumah dia, dia kata makan sikit-sikit je tahu. Habis beras aku kan. Tak ada. Kenapa tuan-tuan bila tetamu datang rumah kita, kita suruh makan banyak-banyak? Kerana kita gembira dia datang. Dan kita nak gembira dia makan makanan kita. Maka Allah menyuruh kita zikir banyak-banyak. Kerana itu makanan kamu, makanan rohani kamu. Kerana itu yang menyebabkan kamu akan rasa takut pada Allah, rindu pada Allah, cinta pada Allah. Memudahkan kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan hati kamu hidup senantiasa. Sebab tu saya dah sebut banyak kali. Bila sebut je zikir, Allah tak pernah suruh zikir sikit-sikit. Zikir kena banyak. Saya dah zikir 10 kali. Tak boleh 10 kali, banyak. Sebab zikir amalan mudah. Belum tidur kadang 2 jam nak lena. Zikir. Kadang kita naik kereta 3-4 jam. Buat apa? Termenung. Termenung 3-4 jam pergi Kuala Lumpur. Berangang. Zikir. Ruang zikir itu banyak. Dan terlalu banyak. Hatta bila kita tersadar di hospital, apa kita buat? Zikir. Kita mungkin tak larat nak sembahyang sebab kena berangkuk ke bilik air lah. Kena itu. Tapi bila zikir, kita tak perlukan pertolongan orang. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nak zikir, perlu tak pertolongan orang? Tak perlu, zikir je. Kita nak buat umrah, mungkin kena tolak, kena papah. Kita nak buat haji, mungkin kena itu, kena ini. Orang kena tolong. Kita nak puasa, mungkin tak larat, lalu kena buka. Bukan kadang sakit je baru buka. Kadang-kadang tak sakit pun rasa lapar sangat, buka juga. Maknanya ibadat tu terhad. Tapi bila zikir, dia bukan terhad. Dia boleh. Tak perlu orang papah kita untuk kita zikir. Silakan zikir. Maka ini kekuatan kita. Kekuatan yang banyak. Kemudian dalam hadis, dalam menyebut tentang zikir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal warik wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi azza wa jalla. Maukah aku beritahu kepada kamu sebaik-baik amalan kamu, sesuci-suci amalan kamu di sisi Tuhan kamu, yang paling tinggi darjat kamu, yang paling baik daripada kamu sedekah emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh kamu, lalu kamu memancung leher mereka dan mereka memancung leher kamu. Lalu kata sahabat, "Na ya Rasulullah." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Di sini Rasulullah kata zikir lebih afdal daripada sedekah. Zikir lebih afdal daripada berperang. Apa maksud lebih afdal? Sedangkan kita tahu perang tu besar. Perang dia pada waktu tertentu. Tidak pada semua waktu kita perang. Pada tempoh tertentu. Mungkin perang baru 3, 4, 5 kali perang. Mungkin. Tapi zikir inilah kehidupan seharian. Sama juga sedekah. Sedekah ni terhad. Hari ni boleh sedekah, esok belum tentu. Hari ni sedekah banyak ni, esok belum tahu lagi banyak mana. Adapun zikir, dia suatu benda yang kita boleh buat banyak. Dan yang ketiga, kata ulama, kenapa zikir lebih terangkat tinggi daripada sedekah dan juga daripada jihad? Kerana zikirlah yang mendorong kita buat benda tu semua. Contoh yang mendorong kita jadi pemurah, zikir. Yang mendorong kita berani berjihad, zikir. Bila hati itu penuh ingatan Allah, dia jadi berani. Dia tak takut mati. Tapi kalau hati kosong nak perang macam mana? Tak mampu perang. Duk teringat bini, teringat anak. Teringat kehidupan yang sedap, seronok. Macam mana nak perang? Nak pergi surau pun takut. Dia kata nak perang. Nak pergi majlis ilmu pun takut. Rindu isteri, rindu anak-anak. Ini nak suruh pergi perang tinggal berbulan-bulan. Orang perang ni bukan orang yang jiwa kosong boleh pergi perang. Ramai orang cakap nak pergi perang. Di zaman Rasulullah sendiri pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, bila perang? Kita orang nak perang. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau. Ketika mana diwajibkan perang, mereka pun berpaling, tak nak pergi. Bila turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan surah As-Saff. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Ayat ini turun bila sekumpulan datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bila nak perang? Tak tahan dah pokok-pokok jahat ni, kita nak perang. Bila mana diwajibkan perang, semuanya beralasan. Maksudnya tuan-tuan, orang kalau nak perang, orang kalau nak bersedekah, kalau hati kosong dia tak boleh sedekah. Hati dia kosong nak sedekah macam mana? Nak bagi free ke orang duit macam tu? Tak lalu kita nak bagi, baik kita simpan untuk kita. Tapi bila jiwa itu penuh dengan ingatan pada Allah, maka semua ketaatan itu mudah. Baik nak perang, baik nak sedekah. Kerana itu Allah Ta'ala mensifatkan orang beriman yang sebenar, sebagaimana kita baca hadis tadi, ialah yang mulutnya sentiasa ingat Allah. Sebagaimana saya sebut pada muqaddimah tadi, makan untuk kita hidup fizikal. Maka zikir itu untuk menghidupkan batin. Orang bila kurang zikir dia, maka rohaninya lemah. Sebagaimana orang bila kurang makannya, maka jasadnya lemah. Tuan-tuan sarapan tak makan tengah hari, nampak pucat muka. Tuan-tuan tak dapat minum air, nampak tak selesa, nampak tension. Maka zikir pun begitu. Ini makanan rohani. Bahkan para ulama menyatakan zikir itu umpama air bagi ikan. Apakah ikan boleh hidup tanpa air? Demikian hati. Bahkan Rasulullah mengumpamakan orang yang berzikir dengan tak zikir, umpama orang hidup dan orang mati. Mathalul ladzi yadhkur rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu. Mathal hayy wal mayyit. Bandingan orang yang ingat Allah dan orang yang tidak ingat Allah. Seperti bandingan orang hidup dengan orang mati. Tuan-tuan, kita kalau tak boleh zikir, baik matilah. Sebagaimana kita sebut orang-orang kafir. Kenapa jiwanya makin kering? Sebab mereka tak pernah zikir pada Allah. Jiwa mereka sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Amwatun ghairu ahya.
mati dan tidak hidup. Sebab itu kesudahan mereka songsang. Tuan-tuan bacalah kisah orang kafir, baik kaya ke apa. Tengok dia punya ending dia macam mana. Yang dulu terkenal, dulu popular, ending dia bawa jambatan, dadah, alkohol. Ending dia bankrupt, muflis. Semua endingnya teruk. Itu yang kaya juta-juta, setakat kaya puluh ribu apa sangat. Yang kaya ratus-ratus juta tu. Selebriti, pelakon, penyanyi. Ending dia macam mana? Dia mula-mula okey sebab nafsunya masih menikmati benda. Suatu hari nafsu, dia makin lama nafsu tu, dia akan menjadi makin hilang keseronokan. Mula-mula betul lah manusia ni, dia nak jamu nafsu dia sungguh-sungguh. Umpama kalau tuan-tuan makan, mula-mula lapar, rasa macam mana? Tengok makanan dengan pinggang-pinggang nak telan. Mula-mula, lepas tu rasa apa? Lepas tu. Dah sumbak. Orang ulu lagi. Kalau makan juga muntah. Bila manusia penuhi hawa nafsu dia, dengan berhibur, berseronok, dah minum arak, dah berjudi, bermaksiat puluh tahun. Lama kelamaan, nafsu ini mula makan diri. Dia kalau orang Melayu beri perumpamaan macam hantu raya makan tuang dia. Nafsu ni teruk pada hantu raya. Dulu kalau kita cerita hantu raya, bela hantu raya. Orang Melayu terkenal lah bela hantu raya. Mak Saleh tak bela hantu raya. Cerita orang Melayu bela hantu raya. Bela pelesik ke? Kita kalau cerita bela hantu raya, last kali cerita orang bela hantu raya makan tuan. Tahu-tahu bela hantu raya tu taklah teruk sangat berbanding orang bela nafsu. Orang bela nafsu ni lebih teruk daripada bela hantu raya. Dia makan diri dia lebih teruk pada tu. Dia makan lebih teruk. Barangkali orang bela hantu raya last kali dia jumpa ustaz juga minta ayat peninding. Last kali. Tapi orang yang dimakan oleh nafsu dia tak sedar. Dia tak sedar. Akhirnya kehidupannya terus tidak ada matlamat. Sebab itu Allah suruh kita zikir, biar banyak. Jangan zikir. Banyak. Kita boleh upgrade zikir, upgrade zikir kita. Biar jadi makin banyak, sehingga nafsu kita makin tunduk. Dan berjaya kita kuatkan diri kita dan beribadah. Baik, sesudah Allah suruh kita zikir. Lalu Allah Ta'ala menyebut di antara rahmat Allah, kesan kita zikir. Apa dia? Huwallazi yusalli alaikum. Dan dia Allah berselawat ke atas kamu. Sebab tu ayat ini orang beriman kata, ya Rasulullah, engkau diselawat oleh Allah. Kami pula dapat apa? Maka tu ayat ini. Allah juga berselawat pada kamu. Baik, apa maksud selawat Allah Ta'ala pada orang beriman? Yang ini rahmat. Maksud selawat. Kita ada selawat dari Allah. Selawat daripada malaikat. Selawat daripada orang, kita katakan orang-orang yang baik. Kalau sebut selawat dari Allah, maknanya rahmat Allah. Kita baca surah Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Apa itu selawat Allah pada Nabi? Rahmat. Dan setengah ulama menyatakan selawat Allah pada Nabi itu mengangkat darjat. Dan apa pula selawat malaikat kepada Nabi? Selawat malaikat kepada Nabi juga ialah doa minta Allah angkat darjat lagi. Adapun selawat Allah pada kita, Allah berselawat pada kita. Maknanya Allah merahmati kita. Bila mana? Kita berzikir. Makin kita zikir, makin dekat Allah dengan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Allah menyatakan, rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin. Wa rahmatullahi khairun minal muhsinin. Dan rahmat Allah dekat kepada orang buat baik. Siapa buat baik? Orang-orang yang sentiasa berzikir pada Allah. Dalilnya Allah berfirman, allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang sentiasa ingat Allah berdiri, duduk dan ketika berbaring. Maka maksud ayat ini, kita dah sebut sebab turun dia. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, Allah berselawat padamu, apa pula bahagian kami? Maka jawab Allah, dan dia juga Allah berselawat kepada kamu, wahai orang beriman. Dan malaikatnya. Baik, apa pula malaikat berselawat kepada orang beriman? Dengan memohon keampunan. Kita kalau baca hadis-hadis malaikat, peranan dan juga tugas malaikat kepada orang beriman ialah memohon ampun. Kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat doakan keampunan untuk kita. Kita menunggu solat, malaikat mendoakan keampunan untuk kita.
Kita duduk saf pertama, saf kedua, malaikat doakan keampunan untuk kita. Kita buat apa pun kebaikan, malaikat doakan keampunan untuk kita. Sebab kita dah sebut benda paling tinggi atas dunia kita nak dapat adalah keampunan. Seorang bila keluar dari dunia mendapat keampunan Allah, maka jangan peduli sikit ataupun banyak amalan dia buat. Tapi kalau tak diampun oleh Allah, walau kita banyak buat amalan, kita dikira dulu yang Tuhan tak ampun tu. Dikira yang tak ampun dulu. Sebelum cerita tentang kebaikan kita. Dihukum dulu yang tak Tuhan tak ampun. Tapi bila Allah Ta'ala nak menjadikan hisab orang tu mudah, Allah ampunkan semua. Walaupun amalan dia sikit, maka dia ampunkan semua, maka dia tak ada apa. Maksudnya tak ada apa-apa hisab. Maka masuklah dia dalam syurga. Kerana itu di antara tugas malaikat, sentiasa mohon keampunan. Tuan-tuan, deretan hadis menceritakan amalan-amalan yang menyebabkan malaikat mohon ampun pada kita. Antara yang saya sebut sebahagian tadi. Tuan-tuan tunggu solat maghrib isyak. Sambil dengar kuliah, kita tunggu solat. Dapat doa keampunan malaikat. Sambil kita tunggu solat, kita menuntut ilmu. Dapat lagi doa pada malaikat. Kita solat pula duduk saf pertama dan kedua. Dapat lagi doa keampunan malaikat. Dan orang beriman bila buat baik, sentiasa mendapat doa keampunan malaikat. Berdasarkan ayat ini. Innallaha huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Baik, bila Allah rahmati kita. Dan bila malaikat mendoakan keampunan untuk kita, maka apa kita dapat? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Maka kita akan terselamat daripada kesesatan. Daripada kegelapan. Daripada kejahilan. Daripada kemurkaan Allah. Daripada segala perkara-perkara yang memudaratkan kita dunia dan akhirat. Sebab itu Allah menutup ayat ini yang berkata, wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang pada orang beriman. Tuan-tuan, kita kalau sayang ke anak kita, kita buat apa? Tuan-tuan sayang anak. Maknanya kita protect anak. Sebut je sayang anak, kita akan jaga anak kita. Jangan ada benda, jangan dia kena benda tak elok. Jangan ada orang ganggu dia. Jangan ada orang aniaya dia atau sakitkan dia. Jangan kurang belanja dia. Jangan susah dia. Biar dia sentiasa gembira. Maka itu kita sebut sayang anak. Allah lebih menyayangi hambanya berbanding seorang menyayangi anak. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Ketika satu hari, Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang ditawan. Wanita ini tawan dalam peperangan Hunain. Bila ditawan, dia cari anak dia. Dia ni menyusu anak. Waktu ditawan, terpisah anak dia. Maka dia pun cari anak dia. Akhirnya dia jumpa anak dia. Wa akhazat sabiyan laha. Dia pun dakak, dia pun peluk. Lalu dia dengan cepat menyusukan anak dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atarawna hadhihi tulki waladaha finna?" Apakah kamu rasa ibu yang sedang menyusu anak ini akan campakkan anaknya dalam neraka? Dalam api. Apakah kamu rasa begitu? Lalu sahabat jawab, "La, tak mungkin ya Rasulullah." Sebab dia sayang anak dia. Tak mungkin dicampak dalam api. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Demi Tuhan, kata Rasulullah, Allah lebih menyayangi hamba ini berbanding si ibu menyayangi anaknya. Baik, macam mana kita nak tafsir? Baik, seorang ibu disayang anak, betul. Tapi bila mana ibu ini disakiti anak, mak dia dah tak sayang dia. Kalau dia disakiti, agak-agak kalau mak dia disakiti, kena tendang, kenapa, disayang lagi tak anak dia? Dia derhakai, disayang tak anak dia? Dia terus sumpah jadi batu. Tengok tanggang, siang tanggang. Dia dah tak sayang anak dia, dia sumpah batu. Kita macam mana sayang pun orang, bila dia tak bagi respon baik, kita pun marah. Maka sayang kita ada batasan. Sayang kita bila ada muqabalah, bila ada pertukaran dengan kebaikan dia. Tapi kalau ditukar dengan benda yang kita tak suka, kita menjadi benci. Kita mungkin akan kata, budak ni kalau aku tahu macam ni aku cekik mati. Kita kata. Tapi tidak Allah. Manusia ni, mereka tidak patuh Allah, tidak taat Allah. Tapi akhirat kelak Allah dengan rahmatnya mengampuni dia.
Dan kita pun buat ibadat bukan cukup pun. Tak cukup. Mana cukup? Tuan-tuan, kita buat ibadat cukup ke? Nak masuk syurga yang abadi. Kita umur 40, 50 dah mati. Berapa tahun buat ibadat? Baru insah 3-4 tahun ni. Tiba-tiba Allah masukkan dalam syurga. Cukup ke ibadat 3 tahun tadi? Atau 10 tahun? Ibu 40 tahun kita ibadat. Cukup ke? Dan kita pun tahu nilai ibadat kita. Kita pun tahu nilai khusyuk kita. Kalau kita tanyalah agak-agak 5 waktu, solat mana paling bagus sekali awak rasa? Sepanjang awak hidup. Tahu Ustaz, rasa macam semua masalah. Solat. Solat kita, kalau kita tanya 5 waktu. Mana agak-agak paling best sekali kita solat tu? Kita rasalah. Waktu mana? Kalau kita, Cik Insaf kata, saya tak rasa ibadat saya sempurna. Saya tahu banyak kurang. Saya tak rasa saya beri hak ibadat dengan sempurna. Saya tahu cacat celah. Tapi lihat Allah rahmat Allah. Allah beri. Tuan-tuan kalau pergi kedai, bawa duit tak cukup, agak-agak pekedai tu dijual tak barang kalau duit tu tak cukup banyak. Dia nak beli kereta sebuah, berapa ni kereta Myvi? Berapa harga? 50. Saya buat 10,000 je. Boleh tambah 40,000. Agak-agak dia nak kurang. Kalau tuan-tuan kuas posen RM1 mungkin lah. Tuan-tuan nak beli Myvi, bawa duit tak cukup, pergi kedai jumpa salesman ni, agak-agak dia boleh tolak ansur tak kurang 40,000 tu. Agak-agak lah. Tak mungkin. Biar dia satu soh dengan kita pun. Dia satu kuliah dengan kita ni. Tak mudah tu. Tapi Allah, waktu kita diberi syurga, berapa kita bayar untuk syurga? Cukup ke? Tak cukup. Berapa sen kita bayar untuk syurga? Kita bayar 40 tahun ibadat kita. Berbanding syurga yang abadi. 40 tahun tu berapa minit je nak syurga? Kau nilai satu hari dalam syurga 1000 tahun. Layak ke kita beli syurga? Dengan harga ibadat? Tak layak. Tapi dengan rahmat Allah Allah bagi. Bukan Allah nak beri semua yang ada iman masuk syurga. Semua. Bahkan Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi habbat khardalin minal iman. Keluarkan semua dari neraka yang ada iman walau sebesar biji sawi. Aku nak masukkan dalam syurga. Tentulah rahmat Allah. Kalau saya sebut penjual tadi, tak mungkin tuan-tuan kurang sikit dia pun ala bergalak. RM1, RM2 boleh lah ala bergalak. Kalau main ribu-ribu tak boleh ala bergalak. Ni kalau kita tengok dia, kita pun tutup kedai. Baik aku tak jual banding aku jual. Kita tak akan. Tapi lihatlah rahmat Allah. Sebab itu Nabi kata, Allah merahmati hamba lebih mak ayah merahmati anak. Akhirat pula mak pula takut. Kita dah baca hadis bagaimana seorang anak yang kurang amalan. Lalu kata Allah, apakah malaikatku menzalimimu? Kata dia tak. Apakah ada yang tak ditulis? Tak. Tapi tak cukup ni masuk neraka ni. Pergi cari amalan. Pergi minta. Maka lelaki ni datang yang pertama jumpa mak ni. Mak, saya ni kurang satu amalan. Mak lah yang ngandungkan saya, lahirkan saya, nyusukan saya. Berilah saya sedikit amalan. Kalau tidak saya akan masuk neraka merayu anak ni. Lalu kata si ibu, wahai anakku, aku juga takut macam kamu takut, aku tak boleh bagi. Aku pun takut ni. Aku beri kepada kamu, aku masuk neraka. Maka mak dia tak kasih. Maka dia pergi jumpa ayahnya, wahai ayahku, engkaulah yang menyayangiku, menafkahi aku, menjaga aku. Aku kurang satu amalan. Kalau aku tak dapat, aku masuk neraka. Kata ayah, aku juga bimbang macam kamu bimbang, aku tak boleh bagi. Maka dijumpa setiap orang yang disayang, akhirnya pulang dan kadang dia gagal. Lalu kata Allah dan kadang Allah mengetahui bagaimana? Kata dia tak ada apa. Lalu Allah memberikan kepadanya satu kalimah yang ditulis. Ini dipanggil hadis bitaqah. Hadis sahih dipanggil hadis bitaqah. Hadis kad. Bitaqah ni kita sebut kad lah. Kad kredit kita panggil kad. Bitaqah. Ditulis kalimah la ilaha illallah. Lalu kata Allah pergi timbang. Ambil kalimah ni pergi timbang. Lalu kata lelaki ni, ya Allah, apakah engkau nak permainkan aku? Apakah banyak ni? Kata Allah pergi dulu. Maka ditimbang. Berat kerana rahmat Allah, ungkapan la ilaha illallah. Maka mengatasi kejahatannya, maka dia pun masuk syurga. Rahmat Allah. Dan macam saya sebut, mak ayah, dia punya sayang dia ada batasan.
Kalau tuan-tuan sayang atau mak kita sayang, dia tetap kalau kita tak buat benda yang dia suruh, dia pun tak sayang. Sebab tu cepat kita kata bukan anak aku ni. Mu bukan anak aku. Maka cepat kalau nak marah-marah sangat. Bukan anak mak ni, bukan anak ayah ni. Tapi Allah Ta'ala tak pernah kata, mu bukan hamba aku ni. Di sebalik kita buat maksiat, kau hamba aku. Mari sini. Maka ini rahmat Allah. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut zikir yang banyak, dan Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana rahmat Allah dan bagaimana keampunan yang diminta oleh malaikat menjadikan kita tenang atau menjadikan kita sentiasa dalam ketaatan pada Allah. Dan Allah menjelaskan Allah itu penyayang kepada orang beriman. Kemudian Allah menyebut tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Akhirat kelak yang mereka dengar ialah kalimah-kalimah yang menyenangkan, iaitu salam. Tentang perkataan salam, akhirat kelak kita dengar dengan penuh seronok sekali. Kerana ungkapan ini disebut yang pertama oleh Allah. Allah sentiasa berkata kepada orang beriman, Salamun alaikum. Allah beri salam. Tuan-tuan kita kalau kat dunia, kalau raja beri salam kat kita, gembira tak? Raja jumpa kita, Assalamualaikum. Tuanku. Punya kagum kita. Raja. Ini Allah beri salam. Assalamualaikum. Maka kegembiraan. Kita kat dunia kalau orang kata ni, YB kirim salam. Oh kita pun Waalaikumsalam. YB mana? Yang penceng yang bersara tu. Oh yang bersara. Kita seronok dengar orang beri salam kat kita. Orang ni ada status. Orang ni ada kedudukan. Dia beri salam ke saya, dia beri salam kat awak. Dia special sebut nama awak. Ini kan Allah yang sebut. Assalamualaikum. Dalam tafsiran yang lain kata ulama, ketika mana ahli syurga bertemu sesama mereka, kalimah paling menyenangkan mereka sebut sesama mereka ialah Assalamualaikum. Ataupun salam, salam, selamat, sejahtera. Dan kita tahu salam ialah nama Allah. Yang memberi maksud ialah perlindungan Allah Ta'ala. Perkataan salam, dia adalah nama Allah. Dan zikir kita, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang maha as-salam. Yakni Tuhan yang maha mensejahterakan hamba-hambanya. Salam ialah doa. Dan merupakan salah satu nama Allah. Dan tidak ada kalimah yang paling hebat yang Allah beri pada orang beriman, yang tidak diberi pada orang kafir, melainkan kalimah salam. Tuan-tuan kita tengok, orang kafir kau jumpa sama dia cakap apa? Dia ada tak satu kalimah yang dia akan bergembira atau punya makna yang besar. Paling kurang dijumpa sama dia, hello, macam tu. Hello, hi, hoi, macam tu. Dan dia pun tak ada hukum jawab ke tak jawab. Agak-agak kita tak suka, tak jawab. Kalau kita sama suka, dia kata hi, kita pun hi. Kalau kita tak suka, dia kata hi, kita kata hoi. Tak suka. Tapi Islam Allah beri kalimah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nak marah macam mana pun jawab selalu. Waalaikumsalam. Dia takut tak jawab dosa. Jawab juga dia. Waalaikumsalam. Orang mengamuk, suami isteri bergaduh. Beri salam. Assalamualaikum. Bini tekuk dengan bantak. Waalaikumsalam. Jawab. Kalau marah, tahu tak jawab dosa. Awak tak jawab salam. Jawablah. Bila jawab? Dalam hati. Jawab juga. Marah macam mana pun dia kata dia jawab dalam hati. Nak beritahu dia kena jawab. Sedangkan dalam ungkapan orang kafir lain, mereka tak ada salam tu. Mana ada salam, tak ada salam-salam. Jumpa nak tegur, tak nak tegur, sudah. Dalam Islam, kita tahu bagaimana nak mulakan percakapan kita. Nak start bercakap dengan orang asing kita tak kenal, jumpa Assalamualaikum, mula bercakap. Tuan-tuan, bila kita mulakan salam, jadi macam mudah nak sembang lepas tu. Jadi macam senang nak sembang. Tak ada kalimah lain yang lebih agung yang Allah beri kepada manusia selain pada orang beriman, iaitu lafaz salam yang ada hukum hakam yang jelas. Yang sikit beri pada yang banyak. Yang berdiri beri pada yang duduk. Yang berkenderaan kita katakan beri kepada yang berjalan. Semuanya dengan susunan. Yang muda beri pada yang tua. Dan kalau yang tua beri salam pada yang muda, itu tanda tawaduk. Maka semua itu ada hukum hakam. Mana ada orang agama lain ada hukum hakam salam tu? Jangan cerita yang lain hukum hakam salam. Ada tak mereka? Kalau yang muda sebut hai 2 kali. Kalau yang kita katakan tua sebut hoi, dah tua. Tak ada, mereka tak ada hukum tu. Kita ada. Hukum salam. Itu belum lagi cerita hukum jemputan pula. Hukum jemputan, kalau orang jemput kita, berapa orang jemput kita? Keutamaan yang pada ada hukum.
betapa Allah ikat orang beriman. Sebab tu orang beriman dia ada sebab penyatuan. Orang kafir mereka tak ada sebab penyatuan. Mereka tak boleh bersatu sebenarnya. Tapi dek kerana mereka benci kepada orang beriman, mereka bersatu. Mereka bersatu kerana kebencian pada orang beriman. Itu je, mereka takut orang beriman naik. Dia macam gangster-gangster, dia takut gangster lain naik, mereka pakat gangster ni. Walau mereka sesama mereka berbalah. Tapi orang beriman sesama mereka, mereka ada banyak sebab untuk bersatu. Dekat Mekah. Mazhab apa pun pergi Mekah sama. Tawaf sama, sa'i sama, pakai ihram sama. Masa itu kita tak tengok dah yang pakai ihram tu Hanafi ke Maliki ke Hambali ke. Tak nampak dah. Kita pun tak nampak di parti apa. Tak nampak parti apa. Dengan kain ihram tu tak nampak parti apa. Nampak semua hamba Allah. Itu saya kata sebab bersatu. Solat berjemaah sebab bersatu. Solat Jumaat sebab bersatu. Solat hari raya sebab bersatu. Salam sebab bersatu. Tak ada kalau orang ni parti lain kita bagi salam lain sikit. Kalau parti ni salam lain sikit. Tak ada sama salam. Tak ada beza. Maksudnya kita orang beriman ada puluhan sebab untuk bersatu. Melainkan kita dilekakan oleh musuh untuk bersatu. Orang kafir mereka tak ada sebab bersatu, cuma satu. Kerana hasad dan dengki pada orang beriman, dengan sebab itu mereka bersatu. Supaya orang Islam jangan naik. Nanti haram arak, haram judi. Orang takut dia. Nanti begitu, nanti begini. Mereka buat provokasi macam-macam. Takut perintah cara Islam, takut. Maka itu orang kafir. Maka sebab itu kita orang beriman. Biar makin lama, biar makin cerdik untuk mencari penyatuan. Biar makin cerdik. Biar makin ke arah tua ni tuan-tuan kita makin matang. Bukan arah tua makin nak gaduh pula. Sebab Allah beri kita, saya katakan puluhan sebab untuk bersatu. Puluhan sebab. Kita boleh mati. Akhirnya apa beza doa? Bila seorang beriman mati. Melainkan di tanah kubur yang sama. Kubur sama. Akhir siapa pun lalu kubur tu. Dia akan kata, Assalamualaikum dara qaumi mu'min. Assalamualaikum wahai negeri orang beriman. Dan kita tak akan beri salam pada orang kafir. Melainkan salam yang Nabi ajar. Iaitu dengan berkata, Fabashirhu bin nar. Rasakan api neraka. Kita lalu kubur orang beriman, kita tak kata rasakan api neraka. Sebab dalam tu ada orang jahat seorang sah. Tak boleh. Tetap Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Sejahtera kepada negeri orang beriman. Tapi bila kita kubur orang kafir, walau ada orang baik dalam tu, baik. Tapi mati kafir, kita kata, Ubashirukum minna. Rasakan neraka yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah janji orang kafir neraka, tak kira kamu baik ke jahat. Kerana kamu telah buat jenayah lebih besar, syirik kepada Allah. Maka sebab itu orang beriman akhirat kelak. Kalimah paling mereka suka ialah kalimah tahiyah. Ketika kemuncak. Ini rentetan daripada mana? Zikir. Bila zikir banyak-banyak, maka datang rahmat Allah, datang doa malaikat. Maka bila datang rahmat Allah, maka datang keampunan, permohonan keampunan malaikat, maka menyebabkan Allah bertambah sayang pada orang beriman. Bila Allah sayang beriman, Allah masukkan mereka dalam syurga. Dan bila mereka masuk dalam syurga, maka mereka bersatu hati. Tak akan ada dengki orang beriman. Allah menyebut, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ غِلَّةً وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. Dan kami cabut daripada hati mereka sifat benci dan marah untuk mereka menjadi saudara di hari akhirat. Lalu ungkapan yang akan menjadikan mereka seronok bertemu sesama mereka ialah Salamun alaikum. Malaikat sebut. Sebelum itu Allah sebut. Malaikat sebut. Dan sesama mereka sebut. Ini kalimah yang paling disukai, dirindui. Keseronokan bagi orang beriman. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.